Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar tak? Assalamualaikum. Saya tak dengar kamu. Oh, sini. Assalamualaikum and very good morning. Morning, sir. Alright, so dengar. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So Alhamdulillah, we at week 13. So this is last lecture kita. Okay, so next week kita akan ada final assessment, right? So nampak kan? Okay. Okay, semua orang dah dah boleh akses ke Moodle ni kan? Final assessment saya dah letak. Okay, so this test will available Monday 12 July 10 AM to 1:30 PM lah. Betul lah. So masa dia 3 jam saja, tapi saya belajar setengah jam. Andai kata ada teknikal ataupun apa-apa isu lah. Boleh? Nampak tak ni? Nampak. Alright, so nampak. So kamu boleh buka kan? Boleh buka tengok. Pukul 12 tak ada kelas kan? Ada kelas? 12 tak ada kelas? 12 sampai 2 tak ada kelas kan? Tak ada. Alhamdulillah. So kita boleh lah kita buat 3 jam kan. 3 hours 10 to 1 lah kan. So kalau kata siapa yang last lewat pun dia boleh 10.30 lah. 10.30 sampai 1.30 kalau dia terlewat lah. Right? Kita bagi chance lah. Buat internet kan. Alright. Tak ramai je masuk ni. Tak apa kita tengok attendance lah. Sekejap attendance Telegram.
Keluar jangan tak keluar. Okey, keluar. Assalamualaikum, my name is Siti Anis Afika binti Muhammad Bukhari, number 21 in the list. Clock in for ITT 440 at 9:56 a.m. on 5 July 2021. Assalamualaikum, my name is Siti Anis Afika binti Muhammad Bukhari, number 21 in the list. Clock in for ITT 440 at 9:56 a.m. on 5 July 2021. Assalamualaikum, my name is Nur Azmir binti Syahram Azlan. I am number 16 on the list. Clock in for ITT 440 at 9:57 on July 5, 2021. Assalamualaikum, my name is Shahzali binti Muhammad Akbar, number 23 in the list, clocking in ITT 440 at 9:58 on 5 July. Thank you. Clock in ITT 440, Nusarida Amti Abdullah, number 18 in the list, 5 July 2021, 9:58 a.m. My name is Farisa Atika binti Bamajani. My name in the attendee list is number 4. I'm clocking for ITT 440 at 9:57 a.m. 5 July. Clock in ITT 440 Muhammad Amir Hakim bin Muhammad Amiruddin, number 6, date 5 of July 2021, time 10:01 a.m. Clock in ITT 440 Nurida Husnida binti Mabahiri, 19 on the list. Clock in at 10:02 a.m. on 5th July 2021. Hello, good morning. This is Stanley, number 22 in the list. Clocking in for ITT 440 at 10:03 a.m. on 5th of July 2021. Clock in at 0 number 11 Muhammad Imam Rasman at 5th July 2021 at 10:03 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nushaida Jamti Shazza, number 20 on the list, calling for ITT 440 on 5 July 2021 at 10 o'clock. Clock in ITT 440 is Razam Yusuf, number 5 in the list, 10:05 a.m. July 5th, 2021. Okay, ITT 440, I'm Afrin Sofi bin Zahri, position number 1 in the list, 5th of July 2021 at 10:05 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nushaida. ITT 440 Muhammad Farid number 7 in the list. Clock in 5 July 2021, time 10:05 a.m. in the morning. Assalamualaikum and good morning. My name is Tuti Kaisara Ashki binti Jumali, number 24 in the attendance list. Clock in for ITT 440 at 10:06 a.m. on 5th July 2021. Assalamualaikum, my name is Farah Shazani binti Muhammad Razi. I'm number 3 on the list. Clock in for ITT 440 at 10:09 a.m. on 5 July 2021. Clock in ITT 440 Nur Atira binti Norman, number 17, 5 July 2021 at 10:10 a.m. Clock in for ITT 440. My name is Muhammad Shakir Umazin, number 12 in the list, at 10:13 a.m. on 5 July.
Hello, my name is Muhammad Azim. Number 9 in the list, ITT440. I clock in at 10:15 a.m. 5 July 2021. Screen. Bila tak share screen, saya duk apa? Bila saya tak share screen, saya duk pasang seorang-seorang kan. Share screen. Share screen. Okay, so dalam general general, and then files, class material, chapter 9. Okay, ni. Lalu ada kan? Ada sir. Alright. Download. Mananya? Oh, tak keluar. Okay. This is our final chapter. Parallel programming in Python. So kita dah tengok what is Python and Python, and then what is parallel programming. Okay. Now kita ke climax dia lah. Okay, parallel programming in Python. Macam mana kita nak gunakan Python untuk membuat parallel programming. Alright, so our subtopic today is threads versus process, and then parallel versus concurrent, and then the Python parallel programming ecosystem. So by the end of this chapter, students should be able to understand the basic concept of CPU hyperthreading, and students should be able to write parallel programming in Python or Python. Right. So kita tengok dulu thread versus process. Alright. So mula-mula Intel introduce threading dekat Pentium 4. Lama ni kan? Okay, dengar ada simbol HT kat sini. Hyperthreading. Alright, so hyperthreading was Intel's first attempt to bring parallel computation to consumer PCs. Okay, bila tu? Okay, it debuted on desktop CPUs with the Pentium 4 HT back in 2002. Berapa tahun dah tu? 19 Okay, dekat 20 tahun lah. Okay, a single physical CPU core with hyperthreading appears. Umur kamu dah 20 belum? Dah 20. Bukan remaja lagi lah. Dah tua, ya Allah, saya remaja lagi. Kanak-kanak lagi. A single physical CPU core with hyperthreading appears as two logical CPUs, okay, to an operating system. While the operating system sees two CPU for each core, the actual CPU hardware only has a single set of instruction resources for each core. Okay, so HT ni apa? Dia adalah logical. Kalau kita dah tengok core, kita ada core yang fizikal kan. Dual core, mula-mula start dual core kan. Dual core kan. So ada 242. So yang ni tak perlu, dia hanyalah logical.
Okay, hyperthreading allows the two logical CPU cores to share physical execution resources. Okay, apa yang dia buat dia logical ni? To share physical execution resources. Hyperthreading can help speed your system up, but it is nowhere near as good as having actual additional core. Walaupun dia boleh speed up kita punya processing, so tak boleh disamakan dengan physical lah. Betul kita ada physical core betul kan? Alright. So originally CPU has a single core. Ni dalam tajuk multiple cores. That means the physical CPU had a single central processing unit on it. So to increase performance, manufacturers add additional cores or central processing unit, ataupun ada satu part dalam microprocessor tu kita panggil dia sebagai CPU. Alright. So bila sebut CPU, kamu ingat CPU tu apa? Masa zaman saya kalau sebut CPU tu casing komputer tu. Sama kan? Sama kan? Okey. So bila masuk CS diploma sains komputer atau kamu dah masuk ke degree ni dalam fakulti sains komputer ni, so dia orang ajar kamu CPU tu adalah processor, betul tak? Ke kat sekolah dah ajar? Tak belajar. Kat sekolah masih panggil CPU tu kan, dia punya casing dia kan. Motherboard apa semua tu kita panggil CPU. Alright. Bila kita belajar benda ni CPU tu apa, bila orang cakap CPU apa nama bila kita sebut CPU yang lama tu sebagai CPU, kita kadang-kadang kita dah tahu itu bukan CPU. Kan? Kadang-kadang jadi belagak juga kan. Itu bukan CPU lah. Dah. CPU dalam dia cakap kan. Okay. So lama-lama dia je ni lah. Bila kita dah ada ilmu sikit, kita jadi macam belagak lah. Kita tahu, dia orang tak tahu kan. Salah lah tu bukan CPU lah. Jadi macam tu lah. Right. Okay. So tapi rupanya yang kita buat tu, kita belajar tu betul lah. Tapi apa yang kita buat tu salah kan. Sepatutnya bila orang kata ibarat padi kan, semakin tinggi semakin tunduk kan. So maksudnya kita kena raih lah. Sebab kita pun dulu pun panggil CPU juga benda tu kan. Right. So sama juga dengan bilik server. Kadang-kadang kalau dekat fakulti ke apa, dia ada satu bilik letak switch kan. Kamu orang network, kita orang network selalu kita tahu tu adalah switch room kan. Bilik letak switch, dalam tu tak ada aircon pun. Betul tak? Tapi orang yang tak tahu dia akan panggil bilik server. Kalau kat fakulti kita dia label bilik IT kan. Bilik IT maksudnya dia letak banyak switch kat situ lah. Mama network kat situ kan. So maksudnya bila ibarat padi makin tinggi semakin tunduk tu, bila orang cakap, bila kita nak terang kat orang pun kita terang dia ni adalah bilik server lah kan. Walaupun dia orang gelak kata orang IT pun cakap ni bilik server. Tak. Kami tahu sebenarnya ni bukan bilik server, tapi kalau cakap bilik switch apa, semua orang tak faham. Sebab mereka pun kalau sebut switch pun mereka bukan tahu pun switch tu apa. Kan orang luar network dia tak tahu switch tu apa kan. Dia tak pernah tengok pun switch. Dia ingatkan switch tu switch lampu kot kan. Dia tak pernah tengok switch kat bilik Cisco, kat lab Cisco, dia tak pernah tengok apa benda tu. Kamu pernah tengok cerita tu tak? Apa aku tak ingat lah. Have you tried to turn it off and on again? Apa dah? IT Crowd. Okay, IT Crowd. Nampak kan?
Ha ni. Pernah tengok cerita ni? 2006 to 2013. Lama dah sitcom ni. Tak benar. Okey. Yang ni best. Yang ni best. Dia orang membodohkan orang lah. Maksudnya orang luar daripada IT tu tak tahu apa benda internet. So dia orang bawa satu benda dia panggil internet. Internet box. Ha ni. So dia cakap ini adalah internet. Ni kotak ni dia kata this gen is the internet. Faham tak? Tak faham? Nampak ke tak nampak? Dia macam ni. Dia orang ni orang IT. And then yang perempuan ni non-IT. Tiba-tiba jadi manager department IT. Kan, so bila dia jadi manager department IT, dia orang tak suka dekat bos dia ni. So dia orang memperbodohkan bos dia, kata dia nak speech apa. So kita bagi dia, tunjuk dia ni adalah internet. Kan, so bos dia percayalah. So bila bos dia percaya, konon-kononnya bila bos dia cerita dekat the whole company, orang akan gelak lah. Macam tu lah. Faham tak? So dia pun bagi tahu, ladies and gentlemen, I would like to present to you the internet. So satu apa? Satu tempat kerja tu semua orang panggil apa? Bukan gelak, dia jadi excited kan. Dia orang dapat tengok internet secara live kan. Maksudnya semua orang tak tahu. Tak kan? Tu di internet. Ni part dia. Dia buat tak tahu. Nama Jen, what is doing with the internet? Dia buat tanya, kenapa pegang internet kan? Kan? Ini bagi kat kawan ni. Dia kata, kenapa pegang internet tu? So dia lagi percayalah. Tapi dia censored sikit lah cerita ni. Kan? Yang censored tu tak payah tengok lah. Sebab dia ada apa nama apa tu? Sajak tu panggil apa? LGBT kan. Dia ada yang part tu kan. Tapi kelakar lah kan. Alright. Sampai kat mana tadi ya? CPU punya pasal kan. CPU punya pasal. So kalau next time bila ada orang sebut CPU pun kita raih je lah kan. Walaupun dia tak tahu CPU tu apa. Okay. So hari ni kita tahu punya CPU tu bukan processor. CPU tu dalam processor pula kan. Nampak? Kan? Okay. So a dual core CPU has two central processing units, so it appears to the operating system as two CPUs. Okay, a CPU with two cores, for example, could run two different processes at the same time. So this speed up your system because your computer can do multiple things at once. Okay, so walaupun core ataupun hyperthreading tadi, so dua-dua speed up because benda tu dia nampak dekat operating system, dan operating system allow untuk proses two different processes at the same time. Tu sebabnya kan, macam mana kata boleh speed up padahal dia hyperthreading je yang sebelah ni kan. Hyperthreading ni macam mana dia boleh speed up?
Sebab dia pakai satu CPU je, tapi dia berlakon jadi dua CPU. Rupanya walaupun dia satu CPU, tapi dekat OS akan nampak dia sebagai 2 CPU. Dan bila ada 2 CPU, OS secara automatik akan allow buat multiple job, kan, multiple process ataupun 2 process. Kalau dua kan, kalau dua logical nampak dua, dia boleh proses dua at the same time. So maksudnya kalau tak ada ni, OS tak bagi buat kerja serentak lah. So that samalah dengan yang original core lah kan, yang physical. Alright, so dual core CPU literally has 2 central processing unit on the CPU chip. So kalau 4 pula, a quad core has 4 central processing unit. Kalau 8 core kita panggil 8 core lah kan, octa. Kita tak panggil octa, kita panggil 8 core kan. Okay, kalau dekat ni kita panggil 8 core kan. Kalau dekat manufacturer dia sebut 8 core kan. Okay, ni dalam buku lah, buku octa core. Ni ulang balik dah. Okay, how thread works. Okay, thread versus process. A thread is the unit of execution within a process. So dalam satu proses ada pecahan-pecahan dia yang kita belajar sebelum ni. So kita ada sub kan, proses dia kena sub baru boleh run parallel kan. Okay, so bila kita nak run parallel, dia mestilah daripada satu proses yang sama dia kena subkan. Contoh apa saya buat itu? Baca buku kan. So baca buku kita kena bahagi-bahagi. Maksudnya tak boleh lah kita baca dekat buku yang sama kan. Okay, dekat page yang sama. So kita nak bahagi-bahagi supaya CPU buat yang sebelah buat ini, sebelah buat tu. So that is the same buku. Okay, so kita tak panggil parallel kalau dia buat dekat buku yang lain kan. Okay, so seorang baca buku network, seorang baca buku ekonomi. Tak. So kita thread ni kita baca satu buku je. Kan. So and then the process can have anywhere from just one thread to many threads. Alright. Kebetulan kita punya first chapter kita what is introduction to unit process kan. So kita tutup pun dengan proses cantik lah ni, ITT 440. Tutup pun dengan proses, cuma dia ada thread, lebih sikit lah. Okay, so how process work? Program are typically stored on disk or in non-volatile memory. Non-volatile ni apa? Oh, kamu belajar Cisco kan, NVRAM kan. Contoh macam NVRAM lah. RAM biasa volatile ke tak? Volatile kan. Bila shutdown, buka balik dia dah kosong balik kan. So non volatile ni macam hard disk lah, bila tutup on balik dia tetap ada, ataupun pendrive ke apa. So pendrive tu memory ke bukan? Storage lah. Bukan memory, dia storage, tapi dia bukan disk kan. Dia bukan disk, dia ambil konsep memory kan. Dia ada chip memory dalam tu kan. Okay, so sama juga dengan SSD kan. SSD ada pula jenis yang bentuk hard disk, ada lagi bentuk card kan. Card tu kita panggil apa? Apa namanya? SSD M.2 lah. Okay. So bentuk M.2, ada besar, ada kecil, ada banyak jenis saiz. Ada macam-macam teknologi, ada yang jenis NVMe apa? PCIe apa? Lain pula. Oh, ini slot dia untuk kat mana kan? Dia tengok dekat apa?
Dia tengok kat ujung tu. Okay, di ujung ni dia ada 2 longkang kan. Ada 2 longkang. Yang ni ada 1 longkang. Kan? Kan? Oh, macam tu boleh tekan. Tu kan. Tu ada 1 longkang. Lepas tu dia ada yang nan. Nan apa ni? Cheese nan. Nan ni apa? NAND. Nan pula. Nan. Nen. Okey. Nen guna gate NAND. So maksudnya kita pakai satu jenis saja, dia boleh buat logical untuk semua. OR, XOR, NOT, semua dia boleh buat dengan satu gate NAND. Dia boleh tukar. AND pun boleh, OR pun boleh, kan? So dia boleh dapatkan semua result. Okay, so maksudnya bila kita pakai satu ni, dia akan lebih murah lah. Kan? Kita tak ada campur-campur, kita pakai satu benda je. Right? Kalau kita tengok sini, chip ni besar kan? Tapi dalam CPU ke memory ke, benda tu kecil je. Kenapa? Dia besar sebab dia ada kaki, kan? Kalau kata dalam memory ke apa, dia tak ada kaki, dia direct terus ataupun dia lekat dekat mana tak nampak ah. Kena buka stiker tu pun nampak. Macam ni nampak. Ni tak nampak, tak ada tak. Ada nampak kecil ni. Alah, tak apa nampak kan. Okay. So because this circuit kita buat terus, okay, dekat kilang pakai material saja kan. Dia punya logam yang untuk buat gate ni nak panggil apa? Siapa tahu benda apa yang nak buat benda ni? Supaya ada, dia boleh, dia asal dia electric part je kan. Elektronik lah, elektronik. Dan dia boleh work dengan current kan. Bila masuk current, dia boleh keluarkan this result. So dia sebenarnya tak ada apa pun, dia hanyalah material untuk menjalankan arus elektrik saja. Kan? Kau pernah tengok kilang tak? Kilang buat prosesor? Tak pernah. Okey, pernah dengar nama Silicon? Silicon Valley ke? Tak pernah juga. Silicon Valley tak pernah dengar? Alah. Kena baca ni Silicon Valley ni apa. Okay. Carilah how they produce microprocessor. Panjang cerita, kita nak cerita ni je. Kan? So nampak dia sampai ke tahap atom lah, nampak? Okay. So dia macam sebenarnya macam kimia lah juga kan? Nampak tak? Sebab tu dia benda tu jadi kecil. Kan? Silikon semua orang tahu kan silikon? Kalau yang pondan tu lagi tahulah silikon tu apa kan? Kau tak tahu? Sebab tak ada pondan sini kan? Alright. Okay, so nanti cari. Dia orang lombong silikon. Silika. Sebab dia bahasa ni. Tu. Dia ke ni? Macam dengan pasir je benda tu kan. Ni Indun lah. Okay, so
Sebab tu Silicon Valley tu, lembah Silicon tu, dia ada benda-benda ni semua. Kan, ni kat mana ni? Ni dekat Indon. Kat Malaysia baru nak keluarkan, dipanggil REE. Pernah dengar REE? Rare Tak pernah dengar juga. Earth Element, REE, Rare Earth Element. Ni. Jadual berkala ni tau. Mineral. So yang oren ni semua sekali. Okay, so REE. So kamu bacalah REE di Kedah. Ni ada. Tahun bila? Baru lagi nampak? Bata Terokok RE. Tahun lepas. Disember ni. Kita dalam ni ada RE. So kena keluarkan 62 bilion bukan. Bernilai 62 bilion. Dalam tu saja, dalam perut bumi di Kedah ni ada 62 bilion RE. Semua benda ni ada. Kan? Kalau kata emas kat mana emas? Ferrum ah? Emas jadual berkala. $70. AU salah. Ferrum ni besi kan? AU. Platinum, emas, raksa. Okey, raksa di mana raksa? Boksit kan? Malaysia ni kaya sebenarnya. Emas. AU. Tak masuk AU tak masuk Okey, tak ada emas lah. Kalau ada emas orang anggap tak nampak Cari macam ni tak tahu nombor apa AU. PU ada. Ni jumpa dah. Kan AU jumpa dah. Allah susahnya. Kan AU Australia pula kan. AU. Alright. Okay, balik. Sabut lah. Kan? Dia apa? Dia telajak cerita lah. Daripada asal usul non-volatile ni Daripada non-volatile ni pergi memory, pergi gate. Semua sekali sampai ke processor balik kan. Okay, nak buat balik processor pakai silikon kan. Okay, silikon ada penemuan baru RE. Panjang cerita. Okay, so kita patah balik ke non-volatile memory. So selain daripada disk ataupun non-volatile that can execute by your computer. Alright. So the program has been loaded into the computer's memory in binary form. Okay, so kita imagine dia lah dalam binary form. So sebenarnya tak ada apa-apa pun kan. Dia dalam bentuk arus elektrik saja. Kan? Dia dalam bentuk arus elektrik. Dia ada apa nama? Dia ada mana nan dia. So dia ada power, nampak? Dia mesti ada power masuk dan ada keluar kan. Dan dia boleh produce current dekat kaki ni berapa dia keluar, yes ataupun no. Ada current tak ada current macam itulah. Okey, dia bagi output kat kita sama ada 1 ataupun 0 ni based on binary ni based on current. Output 11110 ni ni ada current tak ada current macam itulah. Okey. So sebenarnya ada juga dia based on voltage dia. Maksudnya walaupun kosong sebenarnya dia ada current tapi kecil je. Macam tu. Faham tak? Dia ada level dia. Okey. Dia ada level current dia. So kalau kurang kita consider as 0. Macam tu lah.
So, yang itu kita panggil dia sebagai binary lah. Sebab kita nak kira dalam matematik. Kan, dalam computer science kita nak kira dalam bentuk matematik. So, kita pakai dia dalam binary code. Dan inilah yang diperkenalkan oleh siapa? Binary ni siapa? John von Neumann. John von Neumann. Okay, John von Neumann. So dia tak kata ahli komputer kan, dia kata ahli matematik. Tapi dia yang reka komputer. Suppose juga dengan ada kan. Ada Lovelace. Ada Lovelace ni siapa? Matematik juga kan. Okay. So dia yang kerja dengan Charles Babbage. Charles Babbage dengan John von Neumann siapa dulu? Kena nak sejarah komputer ni? Charles Babbage. Ni. Muka dia ada . Siapa? Inventor matematik. Dia tak the first dia matematik kan. Okay. So dan dia mechanical engineer. So dia boleh concept of digital. Tapi masa dia tu belum introduce binary. So yang introduce binary adalah John von Neumann. Kan. Store programming concept kan. Tapi sebenarnya yang apa nama sifar 0 inventor panggil apa? Ni tak tahu. Zero inventor ni. Brahma Putra pula. Ni sebab wiki kan. Ini baru betul kan. Shift. Okay. Dia orang dah kaji sampai ada lagi sebelum tu. Pre-Columbian. Tak ada yang pasal apa nama Islam punya ahli dia tak ada. Al-Khawarizmi kan. Siapa jumpa kosong ni? Alah, tak ada lah. Wiki dah cerita benda yang bukan Timur Tengah dah kan. Abaikan sebab ni wiki. Ni pun wiki, semua wiki. Berat sebelah rasa. Okay. Binary. So the program needs memory and various operating system resources in order to run. A process is what we call a program that has been loaded into memory along with all the resources it needs to operate. Okay. Yang ni saya dah betulkan dah belum? Thread versus proses ke proses versus thread? Yang ni terbalik kan? Tajuk dia terbalik kan? Pasal tak? Betul terbalik. Ni terbalik. Sepatutnya apa nama? Sepatutnya ni sini kan? Apa tu? Saya salah ambil. Patutnya sini, and then proses pergi sini, thread pergi sini. Ni tajuk dia terbalik. Ataupun yang ini pergi sini, kotak ni terbalik. Kan?
Kita betulkanlah. Ini sebenarnya adalah proses kan. Proses. Alah, saya pakai mouse pula nak tulis. Buruknya. Ini adalah thread. Alright. So thread lah. Okay. So process is lighter weight operation and has its own memory space. IPC is slow. Context switching between process is more expensive and process don't share memory with other process. Okay. So thread share memory with other threads of the same process. So context switching between threads of the same process is less expensive. Inter-thread communication can be faster than IPC. Kita dah belajar IPC dulu ni kan. Tapi inter-thread lebih pantas. So use the memory to process that belong to and then heavyweight operation. Sikit je. Itu ringkas je lah. Kamu cari dekat buku lah. Right. Parallel versus concurrent. Ni kita dah masuk dah kan? Tak apa, kita baca lagi. Whether process or threads can run at the same time, the answer it depends. Okay, process or thread boleh run dekat at the same time. The answer is depend. On a system with multiple processor or CPU core, multiple process or thread can be executed in parallel. So on a single process through, it is not possible to have process or thread truly executing at the same time. So in this case, the CPU is shared among running process or thread using a process scheduling algorithm. The term parallelism and concurrency distinguish between the two types of real or approximate simultaneous operation. Okay. So ini kalau satu CPU, ni kalau dua CPU parallel lah. Right. So concurrency means that an application is making progress on more than one task at the same time or at least seemingly at the same time. So concurrency, if the computer only has one CPU, the application may not make progress on more than one task at exactly the same time, but more than one task is in progress at the time inside the application. So to make progress on more than one task concurrently, the CPU switch between the different tasks during execution. Okay, so nampak tak? So adakah sebenarnya macam mana dia boleh buat dua kerja serentak? Sebenarnya dia ikut turn, dia ikut giliran. Dia nampak task 1 dengan task 2, tapi ni kalau masa, so dia tak boleh buat serentak. Task 1 dengan task 2 dia akan ada giliran lah kan, turn task 2 buat dulu, lepas tu habis tak dah habis kan, dia buat ini, dia sambung balik and then dia buat ini pula. Okay, so parallel execution is when a computer has more than one CPU or CPU core and makes progress on more than one task simultaneously. However, parallel execution is not referring the same phenomenon as parallelism. Okay, so dia boleh run task 1 dengan task 2 dekat dekat ada multiple CPU lah. Di sini ada dua. Okay, boleh tak kita buat parallel dengan concurrent execution? So it is possible to have parallel concurrent execution where threads are distributed among multiple CPUs. Those the thread executed on the same CPU are executed concurrently, whereas threads executed on different CPU are executed in parallel. Nak buat dua-dua serentak pun boleh macam tu. Kalau lukis gambar faham lah kan apa benda parallel dengan concurrent kan. So maksudnya dua-dua ni kita boleh buat serentak kan. Boleh. So parallelism, the term parallelism means that an application splits its task up into smaller subtasks which can be processed in parallel. For instance, on multiple CPU at the exact same time, this parallelism does not refer to the same execution model as parallel concurrent execution.
Even if they may look similar on the surface, to achieve true parallelism, your application must have more than one thread running, and each thread must run on separate CPU core, graphic card, GPU core or similar. So ingat tak soalan saya minggu lepas? Yang seorang je jawab banyak CPU satu proses kan? Satu proses inilah dia, ini kita panggil apa, thread kan. Dalam satu thread ada thread 1, thread 2, maksudnya dia ada task lah, task 1, task 2, tapi dia adalah satu proses. Boleh ingat kan? Boleh faham kan? Proses ini bukan proses, ini adalah thread. Okay, so kita bahagi dia sebagai thread. Dia adalah satu proses tapi dia execute CPU. So bila kamu jawab semua multiple CPU, multiple process, so kita sebenarnya kita bercakap on this part, parallel concurrent execution. Kan? Okay, task being split into subtask. Ada lagi? Combination. Okay, kan-kan parallel combination boleh. So combination okay, so maksudnya kita panggil concurrent not parallel, and application make progress on more than one task similarly at the same time concurrently. So term yang kita gunakan inilah sebenarnya kita bagi 4. Concurrent not parallel, parallel not concurrent. Okay, yang ni yang saya maksudkan, yang itu kan ada parallel not concurrent. The application only works on one task at a time. This task is broken down into subtasks which can be processed in parallel. So maksudnya kamu tak salah lah. Yang jawab seorang je jawab yang ini kan, parallel not concurrent. Satu kelas jawab concurrent and parallel. Betul tak? So maksudnya tidak salah, dia ada lagi term-term yang kita boleh pecahkan. So maksudnya ada concurrent not parallel, parallel not concurrent. Neither concurrent nor parallel. Ni dua-dua tak ada kan. It's only work on one task at a time, and then task is never broken down into subtask for parallel execution. Okay, yang kita tengok last week, yang graf paling tinggi adalah concurrent and parallel. And application can also be both concurrent and parallel. Okay, 1, 2, 3, 4. Alright. Okay, last ni baru nak masuk ke Python. Okay, ada apa ni? Parallel programming ecosystem. Python, the maximum number of process can be run. Okay, the maximum number of process you can run at a time is limited by the number of processor in your computer. If you don't know how many processor are present in the machine, the CPU count function in multiprocessing will show it. Mula-mula kita kena test processor kita dulu, berapa banyak dia boleh run pada satu masa. Concurrent kan? Betul ni? Kita nak tengok berapa concurrent dia boleh run. So kita berguna import, kita gunakan ni coding ni, Python ni, multiprocessing SMP. Okay, yang ni multiprocessing. Okay, and then kenapa kita nak perlu tahu benda ni? Nanti kita nak pergi ke thread kan? Alright. Synchronous execution is one of the process are completed in the same order in which it was started. This is achieved by locking the main program until the respective process are finished. So ada asynchronous execution. Asynchronous on the other hand doesn't involve locking. As a result, the order of result can get mixed up but usually get done quicker. So kita dalam Python, so kita kena create a process which print the assigned ID. By subclassing multiprocessing.process, you can create a process that run independently. By extending init method, you can initialize resource by implementing process.run method, so you can write the code for the subprocess. Alright. Okay, yang ni untuk
multiprocessing kan. Okey. Contoh. Kena buat ni. Nanti waktu lab kita buat lah. Habiskan slide dulu. Create a process which print the assigned ID. So to spawn the process, we need to initialize our process object and invoke process.start method. Here process.start. We create a new process and will invoke the process.run method. The code after p.start will be executed immediately before the task completion of process B. So to wait the task completion, you can use process.join. Ni nak join pula. Maksudnya kita dah pecah-pecah bila dah pecah, lepas tu nak combine balik kan. Alright. Okay. So dia buat ni, kalau satu CPU dia buat dua kerja, lepas tu dia nak join balik. Alright. So ni belum masuk ke hyperthreading lagi kan. Alright. So pull class can be used for parallel execution of function for different input data. Selain daripada kita pakai start dengan .join kan, start.join, so kita boleh guna pull. So multiprocessing.pull, ini pun masih lagi dalam multiprocessing. Correspond or set of process call worker and can submit task using the method apply, asynchronous and map async. For parallel mapping, you should first initialize multiprocess.pull. Tadi ada start, ni kita pakai pull. The first argument is the process is worker if not given that number will be equal to the number of core in the system. Okay, so dia dah ada core lah kan. Okay, ni cara dia multiprocessing.pull. Multiprocessing.pull proses sama dengan 4. Contoh lah. So ini kita macam tadi kita bagi 4. So automatic dia tak perlu nak join last kali kan. Okay. So yang ni dah depend kepada core dalam CPU. Okay. Core dalam CPU. That means dia akan ada hyperthreading lah nanti. Okay. Tak ada lagi mana-mana. Tak ada. Oh, dalam slide ni tak ada. Hyperthreading tak ada. Kena masuk ni. Kita cari. Okay, so untuk semua yang kita belajar ni, concurrent network server. Okay, server type panggil concurrent lah. Server type application that communicate with many clients simultaneously demand both on high degree of concurrency and high performance from the I/O subsystem. A good web server should be able to handle hundreds of thousands of concurrent connection and service tens of thousands of requests per second. So daripada idea satu server boleh handle 100, dah ada concurrent kan, not parallel. So kita boleh gunakan this kind of application using thread. So a thread is the right abstraction. It allows the developer to focus the programming in the interaction with a single client and then to leave this interaction to multiple client by simply forking many instances of the single client interaction in separate threads. Okay, so kita gunakan cara, katakanlah ni macam thread ada 3 thread, ada satu kita nak handle satu web sahaja. Maksudnya web tu satu proses tapi dia ada banyak orang access kan. Okay, ada 100 ataupun 1000, so kita perlukan konsep parallel kat sini. Boleh? So kita panggil dia apa ni? Minggu lepas clustering ataupun kita panggil apa? Network apa? Distributed network. Alright, distributed network. Okay, so as conclusion, there are various ways to implement parallel processing using the general process and multitasking module. Taking advantage of this benefit is indeed the same of any such machine.
The result will gain speed depending on the number of processor. When the processor are follow exactly, this is the beginning of knowledge of parallel programming, which we start by using Python language. In network world, this process we can implement by concurrent network server. Okay. Tapi tak ada pun parallel dalam parallel in Python. Kita kena update dia punya ni slide ni. Okay, yang tadi kita guna parallel pakai pool kan. Saya nak pakai thread. Mana thread? Thread in Python. Threading in Python. Sini dah ada. Okay, so maksudnya sini import threading, sini import multiprocessing. Kat sini je. Okay, so dia pakai sama macam multiprocessing. Okay, so kita boleh guna start dengan join. Otherwise guna pool yang tadi. So maksudnya dia sama cara macam multiprocessing juga. Sebab dia akan based on core kan. So dia based on core. Okay, so yang ada contoh lain tak? Storage point. Sama juga kan. Import thread. So thread.start. Okay. So siapa boleh bagi saya apakah beza thread dengan yang ini? Faham soalan saya? Saya tengah cari coding untuk trading. Sebab dalam ni memang saya tak mention trading, tapi saya mention multiprocessing. Boleh? Okey. Clear kan? Okey. So cuba tengok apa beza dia ni. Kat depan ni jangan fikirlah depan ni sebab kita declare dia P kan. Mana P? Ni kita declare dia P. Yang ni kita declare dia apa? Set ni tak ada. Okay, so sini kita declare P untuk proses. Sini ada kita declare, tak ada kan? Nampak tak beza dia?
Okay, so sini kita import thread. So ini kita import multi processing. Betul? Okay. So ini function je, ini function je. Okay, ini function je. And then kita nak create 2 threads. Maksudnya kita panggil je thread dot start new thread. So dia ada function start new thread. So sini tak ada. Boleh? Kan? So sini ada start, sini ada join. Sini tak ada kan? Sini ada tak? Okay, so sini ada start. Yang kedua pula. Yang kedua, so sama threading, multiprocessing. Okay, and then function kelas kan? Tadi mana? Okay. So nama dia adalah thread. Threading.thread. Okay. So nama dia adalah my thread. So sini adalah my thread. Okay, untuk ni. And then kita sini ada start, nampak? Okay, sini ada start. So dia sama pakai daripada multiprocessing, kita boleh start. That means kita dah, yang ni sebab dia bahagi kepada 2. Okay, dia bagi pada 2. Ini dah tentu thread 1.start, thread 2.start sebab kita dah create new thread. So maksudnya kita boleh pecahkan daripada satu proses. Kan? Boleh? Alright, so untuk example saya pergi part 2 lah. Okay, so kita pergi part 2. Kita buat example yang macam mana saya punya model. Yang saya suruh tengok ni dah masuk belum? Mana? Yang saya lepas punya. Mana halau ni? Ni kan? Ni 2 sem lepas. Ini sem lepas. So sem lepas kita try nama apa? Jupyter. Okay, so part tu kita akan masuk Jupyter. Ada masa lagi kan? Okay, so kita akan masuk Jupyter. Alright. So tak sabar ni. Okay, so saya pause dulu yang ni, video ni.